Selamat sejahtera pelajar. Hari ini kita akan masuk berbincang dengan bab 10 iaitu perimeter dan luas. Hari ini kita akan menjalankan pengenalan berkaitan dengan luas. Yang pertama, kita akan mengenal pasti dulu setiap rumus untuk luas. Untuk bab ini, kita akan mempunyai 5 gambar raja iaitu sisi 4 sama, segi 4 tepat, segi 4 selari, pelbagai jenis segitiga dan juga trapezium. Jadi sekarang kita melihatkan formula luas ini satu persatu. Yang pertama, iaitu segi 4 sama. Segi 4 sama kerana setiap ukuran setiap sisi adalah sama. Jadi, untuk keluasan mereka adalah panjang darab lebar A darab dengan A boleh juga dikenal pasti sebagai A kuasa 2. Untuk segi 4 tepat, mereka mempunyai panjang dan lebar dalam ukuran yang berbeza, maka rumus bagi luas adalah panjang darab dengan lebar. Yang ketiga, ini merupakan segi 4 selari. Jika melibatkan segi 4 selari, kita perlu memastikan tapak dan tinggi mereka. Tinggi dekat sini sebenarnya ditulis dalam huruf B. Jadi, pelajar boleh ambil panjang darab dengan tinggi segi 4 selari. Untuk segitiga mempunyai tapak dan juga tinggi bagi setiap gambar raja. Maka dekat sini, untuk A sebenarnya adalah tapak, untuk B adalah tinggi. Macam mana kita boleh mengenal pasti tinggi? Nanti cikgu akan bincang pada bahagian yang seterusnya. Hanya cikgu meminta murid-murid menghafalkan rumus luas bagi segitiga iaitu 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Seterusnya kita ada trapezium. Trapezium merupakan sisi 4 yang hanya mempunyai sepasang garisan selari. Jadi dekat sini, untuk mengenal pasti garisan selari adalah penting kerana bagi rumus luas trapezium, salah satu bahagian memerlukan jumlah ukuran garisan selari yang terlibat. Sekarang kita merujukkan rumus bagi luas trapezium iaitu 1/2 darab dengan jumlah panjang dua sisi selari darab dengan tinggi. Di sini, untuk tinggi dilabelkan menggunakan huruf H dan untuk sisi selari dilabelkan menggunakan huruf A dan B. So, pelajar sekarang cikgu menunjukkan beberapa tinggi yang ada di dalam gambar raja. Yang pertama, untuk segitiga. Macam mana saya boleh kenal pasti bahawa huruf B ini adalah tinggi bagi segitiga? Tipsnya adalah sila rujuk tempat duduk sudut tegak. Di mana sudut tegak berada, di situlah tinggi itu. Sama juga dengan trapezium. Kalau murid-murid boleh perhatikan, dua gambar raja yang ada sudut tegak inilah ialah tingginya. Tak kisahlah dia adalah dalam bentuk menegak ataupun melintang begitu. Bagaimana dengan gambar raja yang dia tak ada label sudut tegak? Jadi, anda hanya perlu memastikan bahawa tapak sehingga pucat yang tertinggi, di situlah duduk tingginya. Okey, cikgu harap murid boleh faham dalam bahagian ini dahulu. Seterusnya, kita akan kenal pasti tinggi bagi setiap gambar raja yang berikut. Sama-samalah kita melihat gambar raja yang ditunjuk. Yang pertama, apa gambar raja ini, pelajar? Ini dinamakan sebagai trapezium. Jadi, berdasarkan huruf-huruf yang ditunjuk di atas gambar raja, boleh tak murid-murid beritahu cikgu di mana tingginya? Jawapan ialah T.
bukan semestinya tinggi akan dilabelkan sebagai huruf T, tapi di sini macam mana saya boleh mengenal pasti T ini sebagai tinggi, iaitu daripada tapak sehingga puncak yang tertinggi, inilah kedudukan bagi tinggi. Soalannya, sila nyatakan huruf di mana terlibat dalam pengiraan luas trapezium ini. Jadi pelajar, cikgu perlu memahamkan pelajar bahawa setiap ukuran yang berada di gambar raja apabila diperlukan luas, bukan semua nombor akan diterlibatkan. Contohnya dekat sini, sini akan diberi huruf A, panjang sini adalah B, panjang sini adalah C dan panjang sini adalah D dan seterusnya kita ada T dekat dalam. Andaikan setiap tempat huruf ini mempunyai ukuran masing-masing, jadi sila nyatakan huruf yang terlibat untuk kita masukkan dalam rumus luas trapezium. Anda ada jawapan tak? Jawapan kita adalah T, C dan A. Untuk T adalah tinggi. Untuk C dan A adalah garisan selari yang terlibat. Jadi, jika murid menghadapi soalan begini dan ukuran bahagian D dan bahagian B telah dibagi, murid-murid jangan masukkan nombor-nombor ini dalam rumus trapezium kerana mereka tak terlibat. Seterusnya, ini adalah segi empat selari. Daripada sini, A, B dan T, di mana tinggi kita? Ya, jawapan ialah T. Apabila murid-murid sudah mahir mengenal pasti T, murid juga perlu mahir menggunakan rumus yang dalam mengirakan luas poligon. Jadi sekarang kita lihat sila nyatakan huruf di mana terlibat dalam pengiraan luas segi empat selari ini. Jadi saya harap pelajar boleh rujuk balik rumus yang sudah diberitahu dan menyatakan huruf yang terlibat iaitu T dan A sahaja. Okey, sekarang murid-murid boleh cuba soalan dalam lembaran kertas muka surat 55 soalan 6. Ini adalah soalan yang berada dalam lembaran kertas tersebut. Mengisikan tapak, tinggi, lebar dan rumus luas bagi setiap yang berikut. Jadi pelajar kita akan buat bersama-sama dekat sini dan cikgu harap anda akan masukkan jawapan dalam ruang jawapan yang disediakan. Jadi, untuk menyenangkan kerja kita, cikgu menasihatkan murid menggunakan pensel berwarna kuning dan juga merah untuk mewakilikan. Kuning mewakilikan tinggi atau lebar, merah mewakilikan tapak. Jadi sekarang kita memerhatikan gambar raja dengan satu persatu dan akhirnya pelajar perlu masukkan rumus luas dengan merujukkan buku teks. Lihat bahagian A. Siapa ialah tinggi, siapa ialah tapak kita? Ini adalah segitiga bersudut tegak. Jadi, A adalah tinggi, B adalah tapak. Untuk soalan B, ini adalah siapa? Ini adalah segi empat selari kerana gambar raja menunjukkan anak panah. Jadi dekat sini, siapa adalah tinggi? Jawapannya ialah B kerana kita akan memerhatikan sudut tegak telah ditunjuk. Dan siapa ialah tapak? Tapak bukan semestinya akan duduk dekat bawah. Kadang-kadang soalan itu akan mendudukkan tapak itu di bahagian atas juga. Seterusnya kita sambung soalan C. Soalan C ini menunjukkan segi empat tepat. Jadi, dengan menggunakan anak panah, cikgu harap pelajar boleh mengisi jawapan panjang dan lebar. Panjang dekat sini diwakilkan dengan tapak. Okey. Seterusnya soalan D adalah segi empat sama. Sama juga pelajar kita mempunyai panjang dan lebar. Soalan E adalah trapezium. Untuk trapezium,
kita akan mempunyai benda yang ekstra, iaitu kita ada sepasang garisan selari yang terlibat dalam rumus. Jadi, ini adalah tinggi kerana sudut tegak telah ditunjuk, maka ini adalah selari. Okey? Dan A sebenarnya adalah tapak. Untuk F, F ini adalah lelayang. Kalau lelayang, tinggi mereka adalah berdasarkan sudut tegak. Dan akhirnya kita akan nampak tapak ataupun panjang dekat bawah. Jadi dengan gambar raja ataupun jalan kerja penjelasan cikgu yang sudah diberitahu, cikgu harap murid dapat melengkapkan kerja dengan menyediakan pensel berwarna serta menuliskan rumus luas bagi setiap yang berikut. Seterusnya, kita cuba mengirakan luas dengan menggunakan contoh-contoh yang terlibat. Yang pertama, ini adalah segi empat tepat. Kalau segi empat tepat, kita ada panjang dan lebar. Kalau ikut rumus luas, segi empat tepat hanya memerlukan panjang darab dengan lebar. Jadi dekat sini panjang ialah 7 cm, lebar ialah 3 cm, maka untuk mengira luas 7 darab dengan 3, jawapan ialah 21 cm persegi. Seterusnya kita melihat segi empat tepat. Segi empat tepat, rumus segi tiga tepat. Rumus yang terlibat ialah 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Jadi dekat sini, tapak diberikan ukuran 6 cm, tinggi diberikan ukuran 4 cm. Saya masukkan dalam rumus, maka kita akan nampak langkah yang kedua, iaitu 1/2 darab dengan 6 cm darab dengan 4 cm. 6 darab dengan 4 dapat 24. 1/2 darab dengan 24, maksudnya 24 dibahagikan dengan 2. Akhirnya saya akan dapat 12 cm persegi. Contoh yang last yang ditunjukkan dekat sini adalah segitiga kaki sama. Untuk segitiga kaki sama, rumus yang digunakan adalah sama sebagai segitiga bersudut tegak, iaitu 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Jadi dekat sini diberi ukuran tinggi adalah 9 cm, tapak ialah 8 cm. Seterusnya masuk dalam rumus 1/2 darab 8 cm darab 9 cm. 8 darab 9 sama dengan 72. 1/2 darab dengan 72 maksudnya 72 bahagi dengan 2. Jadi akhirnya kita akan dapat 36 cm persegi. Daripada langkah-langkah yang ditunjukkan, cikgu harap murid-murid dapat memfahami macam mana nak menguruskan ataupun menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan luas. Sekarang, cuba pelajar menyelesaikan soalan ini. Cuba kenal pasti dahulu ukuran yang diperlukan. Dekat atas gambar raja, saya ada 5 ukuran. Daripada 5 ukuran ini, siapa yang sepatutnya diperlukan masuk dalam rumus luas? Dan ini adalah siapa? Rumus luas apa yang sepatutnya saya rujuk? Jadi pelajar, dengan menjawabkan soalan ini, cikgu harap anda sudah ada jawapan dalam hati. Yang pertama, ini adalah gambar raja trapezium. Kalau gambar raja trapezium, rumus yang diperlukan ialah 1/2 darab dengan jumlah panjang 2 sisi selari darab dengan tap tinggi. Jadi dekat sini sekali lagi cikgu tanya, apakah ukuran yang sepatutnya kita masukkan dalam rumus? Jadi harap murid-murid sudah ada jawapannya. Sekarang kita cuba semak bersama-sama. Yang pertama, luas sama dengan 1/2 darab dengan 4 tambah 16 darab dengan 8. 4 tambah 16 kerana 2 ini adalah panjang garisan selari yang saya perlukan. Dan 8 ialah tinggi yang berada di dalam trapezium ini. Seterusnya, langkah dimulakan dahulu menambahkan 4 tambah 16 iaitu jadikan 20. Barulah 1/2 darab dengan 20 dapat 10 darab dengan 8 darab dengan
10 kita akan dapat 8 cm persegi. Jadi murid-murid, saya harap anda sudah memfahami macam mana nak menguruskan soalan-soalan berkaitan dengan luas. Jadi murid boleh rujuk buku teks muka surat 237. Sila lengkapkan latihan latih diri 10.2C dan lengkapkan dalam buku latihan 2 bersama dengan gambar raja yang ditunjuk. Itu sahaja daripada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa waktu yang seterusnya.